وسلم إلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي الفضل والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hamba pohonkan Tuhan, yakni dan hamba pohon, yakni hamba minta. Pohon dengan makna hamba minta doa lah. Dan hamba pohonkan, yakni dan hamba minta doakan Tuhan, yakni kepada Tuhan. Minta apa pada Tuhan? Oleh bahawa membuka dengan dia, yakni dengan sebab syarah, dengan tu sababiyah, dengan dia dengan sebab syarah, membuka bagi membuka akan mata-mata hati yang terpejam. Tu. Jadi seolah-olahnya orang yang tidak memahami ibarat bakurah, mereka ni ditashbihkan, diserupakan dengan orang-orang yang mata-mata hatinya terpejam, bukan buta. Terpejam, tak terbuka lagi. Kalau buta tu jadi asal lagi, tak ada penglihatan mata hati. Ni penglihatan mata hati tu ada. Kerana demo pun orang ulama juga, orang mengaji agama juga. Cuma barangkalinya tidak memahami kenapakah Syekh pada Mekah bercakap dalam kitab Baqarah dia tu tak serupa dengan ibarat kitab-kitab tauhid yang dahulu-dahulu. Maka tak nampak, tak lihat, tak nampak tu bukan kerana buta dah, tapi kerana mata hati dia tu tak terbuka lagi. Maka kerana tu kata pada nya, hamba pohonkan, hamba minta doakan Tuhan, yakni kepada Tuhan, bahawa yakni oleh bahawa membuka dengan dia, yakni dengan sebab syarah Baqarah, iaitu tabsiratil adani ni. Tu dengan sebab syarah ni, terbuka akan mata-mata hati yang terpejam. Jadi orang yang orang yang tidak nampak faham ibarat Baqarah tu ditashbihkan dengan seumpama orang yang mata-mata hatinya belum terbuka, yakni terpejam.
Jadi dengan sebab syarah ni mudah-mudahannya Allah Ta'ala wi buka. Jangan wi duk katuk lagi, wi buka celek mata hati. Nampak apa? Nampak betul sungguh apa hak diubah cara cakapan ibarat dalam kitab Baqarah. Yang terpejam tu sebab apa? Dengan ni ilat bagi mata-mata hati yang terpejam. Tu terpejam tu sebab apa? Dengan sebab lalai. Dengan sebab lalai daripada tu anlil matruk dia panggil. Dengan sebab lalai daripada yang ni meninggalkan itu. Dengan sebab lalai yang meninggalkan daripada perhati ta'ammul mana? Daripada perhati mana ta'ammul, perhati dengan teliti, dengan cermat. Tu akan iktibar. Akan iktibar, yakni akan ibarat-ibarat, akan ambil kira bicara pada ibarat-ibarat. Itu mana iktibar. Kalau dia ambil ta'ammul, ambil perhati dengan halusi, akan segala ibarat-ibarat, akan segala kira bicara kitab Baqarah, maka tak kena dengan syarah ni mata hati atau buka dah. Tapi oleh kerana lalai, leka, ambil mudah, beru baca gitu saja, tidak orang panggil ta'ammul, tidak teliti, tidak cermati, meninggalkan daripada perhati dengan teliti, akan i'tibar, akan ambil kira bicara, maknanya i'tibar dengan insaf. Iktibar, perhati ni dengan ni takluk pada kata perhati tadi tu dengan insaf, ataupun iktibar pun boleh. Ya boleh tu tanazzuh, sama ada nak ditakluk pada perhati pun boleh, nak ditakluk pada iktibar pun boleh dua-dua tu. Tu dah. Perhati dengan insaf, iktibar dengan insaf, boleh. Kalau dia perhati dengan insaf, insaf ni maksudnya dengan adil dia panggil. Tidak orang panggil terus nak menghukum, tidak dengan taklid buta terus, tidak. Fak kita ni banyak orang panggil jenis tidak insaf. Tidak insaf lah. Tu mana tidak insaf. Tidak insaf ni maksudnya sama ada dua. Bedar tu tak ada kira dah. Menata ni cakap tak ada kira dah, aku tolak lah dah yang ni. Ni ataupun dengan taklid, ini tok guru kita mesti betul, takkan salah dah. Itu orang panggil tidak insaf lah tu. Kalau orang insaf ni dia tidak tilik dua tu. Dia tidak kata tu apa keluar sesuatu daripada mulut orang tu kerana sentimen, tidak. Siapa pun orang itu, maka ditilik pada apa yang dikata, maqalul qaul yang dipercakapi oleh orang yang bercakap tu. Dia tengok apa hak dia bercakap tu betul ke tidak. Maka kalau betul, walaupun orang itu tidak selari dengan dia, maka dia akan setujulah. Kerana kena dengan dalil. Kalau tak betul, walaupun orang itu tok guru kelibu, dia akan tolaklah. Gitulah. Jadi fak kita ni banyak tak insaf lah. Mana tak insaf? Tu asal kata keluar daripada mulut orang hak kita cak dah atas air dia, pakai selalu dah, tak kira betul tak betul. Nata ni tak sah dengar, salah lalu dah. Ataupun kerana dia tu orang hak kita sanjung, keluar mulut dia bergapo pun pakai lambung selalu. Betul tak? Tak boleh juga gitu. Jadi pada tak bagi tu. Pada tak bagi kata mutilik tu dengan ta'assub atau tu dengan niat nak menghukum selalu dah. Tasyaddud pada ekstrim pada nak menghukum, tak boleh gitu. Tak boleh apa? Tafrid wa iftirat, tak boleh. Kena duduk tengah-tengah, adil, udul, insaf. Mana timbang orang panggil apa dia bercakap tu dengan neraca mizan dalil. Maka kalau anak murid dia kalau bercakap pai tok guru ni kena dengan dalil, kena lah tu. Bukan sebab dia tok guru, sebab apa hak tok guru dia kata tu kena dengan dalil. Maka dia sokak.
Pembenci-pembenci tok guru dia pun kalau relate dengan insaf, walaupun dia tak setuju dengan tok guru tu, tapi oleh kerana apa hak keluar daripada mulut tok guru tu betul, maka tetap dia akan sokong. Kenapa? Karena betul dengan dalil. Karena kebenaran itu bukan milik bagi satu kelompok atau satu fuak atau satu orang. Kebenaran itu ialah bagaimana benarnya dia dalam memahami dalil yang sebenar. Maka ketika tu barulah orang panggil bertemu dengan al-haq yang sebenar. Maka sebab tu perhati iktibar tadi tu dengan insaf, dengan cara pandang yang pertengahan, yang tidak orang panggil gaduh nak menghukum dan tidak gaduh nak menyokong. Begitu tak apa. Itu mana insaf, tengah-tengah, timbal tara dengan dalil. Betul tak? Tu kudrat berkuasa, betul tak? Bapa tak boleh kata berkuasa. Sebab gini. Tengok dengan dalil. Tu sungguh kita sokong. Nah. Baik. Perhati iktibar dengan insaf tu. Pada simpanan. Kalau cara Bapa Ridho dia tak macam gitu dah. Simpanan. Ya macam gitu dah. Itu macam simpanan. Sebab dua tu lepas belum pada nun kan. Simpanan. Nah, pada simpanan. Simpanan ni maknanya apa yang tersembunyi dalam perbahasan yang dalam, itu makna simpanan. Pada simpanan, yakni pada yang tersembunyi, yang dibahas dengan mendalam, aqaid, yakni segala tambatan agama. Itu sebab diceritakan bahawasanya apa hujah-hujah Syekh pada dalam mengubah ke orang panggil terjemahan beberapa tempat di dalam kitab-kitab Usuluddin ni, ialah diambil hujah dalam kitab Hasyiah Al-Amir Abdus Salam. Hasyiah Al-Amir Abdus Salam, hasyiah bagi Jawharatul Tauhid. Dalam itulah orang panggil banyak hujah-hujah yang tersimpan. Tu yang kalau kita mengaji kat tepi saja tak masuklah hasyiah, maka tak jumpa lah. Maka sebab tu kena cari hak dalam simpanan tu. Dalam simpanan. Mana dalam perbahasan yang dalam-dalam yang tersimpan aqaid agama, aqaid ad-diniyah ni lah. Aqaid ad-diniyah ni. Simpanan aqaid ad-diniyah ni. Perbahasan yang tersimpan, tambatan-tambatan yang dibangsa pada agama ni tersimpan di mana? Di dalam. Ini takluk pada kata simpanan tadi. Di dalam lipatan. Payah baca cara gitu dah tadi. Di dalam limpatan selalu senang. Di dalam lipatan. Dalam lipatan. Tu dalam lipatan sindiran cakapan. Jadi nak ayat kata bahawasanya perbahasan ilmu aqaid ni, ilmu kalam ni, ada perbahasan yang halus-halus. Tu yang mana kalau kita tidak ta'amul pada ibarat yang payah-payah yang di dalam hasyiah tu, maka kita tak jumpa lah dalil apa yang digunakan oleh Syekh pada Mekah. Kalau kita halusi, kita kiasati,
Kita perhati dengan betul-betul dari dalam lipatan sindiran cakapan. Sindiran cakapan ni ibarat cakap. Ibarat cakapan. Itu mana sindiran cakapan, mana kinayah. Ibarat kinayah cakapan ahlinya, ahli aqaidil iman tadi, aqaid agama tadi, iaitu ulama kalam. Tu. Supaya apa? Supaya apa ni ilak pada kata hamba pohonkan. Bapa hamba pohonkan, hamba minta doakan kepada Tuhan bahawa membuka. Nak ilak pada kata membuka pun boleh, atau nak elak pada hamba pohon pun boleh. Bapa pada minta dengan Allah Ta'ala supaya membukakan dengan sebab syarah Baqarah, iaitu Tabsiratul Adani ni akan mata-mata hati yang terpejam, supaya nak elak pada kata hamba pohon pun boleh, nak elak pada kata membuka pun boleh. Boleh, dua-dua boleh. Elak ni supaya tu elak pada kata membuka pun boleh, elak pada kata hamba. Bapa hamba minta doa tu ke Tuhan, ataupun bapa minta supaya membuka, supaya kejap, supaya jadi hati mereka itu yang terpejam tadi tu, gitu dah. Supaya kejap, yakni supaya jadilah hati mereka itu, yakni hati yang mata-matanya terpejam tadi tu. Kejap, mana kejap, mana teguh, kemah. Kejap, mana teguh, kemah, berpegang dengan dia, dengan aqaid agama. Berpegang dengan dia, dengan aqaid agama. Itu ilak. Hamba minta doa ke Tuhan supaya Tuhan membukakan dengan sebab syarah Baqarah Tabsirah Adani ini akan mata-mata hati yang terpejam. Supaya apa? Supaya kejap, ini supaya jadilah mata hati mereka itu yang terpejam tadi itu kejap, teguh. Teguh dengan apa? Teguh berpegang dengan dia, dengan aqaid agama. Tu orang panggil ilak doa Tok Syekh tadi tu, Syekh pada tadi tu. Tu supaya kau kuat pegangnya dengan aqaid diniyah ni, aqaid aqaidil iman, aqaid diniyah tadi, supaya kejap, teguh sungguh. Dah tidak wawih-wawih dah. Tu mana supaya kejap. Tu ilak pada kata pohon pun boleh. Sebab tu kata ilak dia boleh dua-dua. Boleh nak ilak pada kata hamba pohon pun boleh, nak ilak pada kata membuka pun boleh. Tapi kalau mengaji mula, ilak pada kata membuka. Bapa tu membukakan dengan sebab syarah tu akan mata-mata hati yang terpejam, supaya jadilah mata hati mereka itu yang terpejam tu kejap, teguh, berpegang dengan dia, dengan aqaid agama. Ilak situ pun boleh. Nak ilak pada kata hamba pohon pun boleh. Bapa hamba yang ni pada engkau tu minta doa kepada Tuhan lagu tu supaya boleh ke? Sah dua-dua. Nak ilak di membuka pun boleh, nak ilak pada kata hamba pohon pun boleh. Kenapa boleh dua-dua tu? Sebab nafsi diri pohon tu membuka. Membuka tu ialah benda hak hamba pohon. Kena ain hak tulah. Sebab tu boleh ilak dua-dua. Bapa ada, bapa boleh ilak dua-dua Ustaz. Jawabnya, maklum dia tu kena kepada ain diri hak tulah. Hamba pohon ke apa tu? Hamba pohon supaya Allah Taala buka. Kena ke buka kan? Bapa kata ilak pada kata membuka itulah benda hamba pohon. Boleh dua-dua. Jadi boleh dua-dua, sah dua-dua nak jadi ilak tu, tak ada apa. Dan ni atah pada kata kejap. Atah situ. Atah dikejap je lah. Ilak yang kedua. Ilak yang kedua lah ni. Atah pada kata kejap. Dan boleh, yakni dan supaya. Dan supaya, atau dan lagi pula supaya.
Molek kata itulah. Dan lagi pula supaya boleh menunjukikan anak-anak bahasanya, bahasa agama. Bahasanya bahasa agama. Itu dah. So dan lagi pula begitu. Bapa pula hamba pohon Tuhan tu supaya membuka tadi. Ilak yang kedua hamba pohon ataupun minta Allah Taala buka dari tu. So lagi pula dan lagi pula supaya boleh yani supaya boleh mereka itu begitu. Supaya boleh tu. Supaya boleh mereka itu yang terpejam mata tadi tu menunjukikan anak-anak. Menunjukikan anak-anak. Anak-anak sini makna anak-anak murid lah. Menunjukikan anak-anak, yang ni anak-anak murid ni, pelajar-pelajar, tulabul ilm ni, akan bahasanya bahasa agama. Maf'ul yang kedua bagi menunjuki. Maf'ul pertama anak-anak, maf'ul yang kedua bahasanya bahasa agama. Biar boleh royak pada anak-anak murid bahasa agama, bahasa aqaid agama yang sebenar. Menunjuki itu takluk pada kata menunjuki dengan jilah, yakni dengan terang, nyata, jelas. Itu makna jilah. Jilah tu bukan hajilah. Lama hajilah juga. Jilah ni maknanya terang, jelas. Tak kabur dah, tak sama dah. Ni anak murid tanya, kudrat artinya berkuasa. Sifat berkuasa Tuhan tu satu. Pening Tuhan berkuasa satu ni tak reti lagu tu je lah, tu suruh fikir banyak lah. Kan tak jelas tu. Tu tengok. Kalam artinya berkata-kata. Kalam erti berkata-kata. Berkata-kata tu satu je Tuhan berkata-kata. Berkata-kata tu banyak tu guru. Suruh fikir banyak lah, gitu-gitu je. Kayak tak jilah lagu tu. Jadi kalau buh pe tu kat senyak lah. Pakai jilah lah, pakai teras lah dah. Perkuasa tu satu, berkuasa tu banyak. Penentu tu satu, menentu tu banyak. Pengetahuan tu satu, mengetahui tu banyak. Itu. Tu pendengaran, penglihatan tu satu, mendengar, melihat tu banyak. Perkata atau perkataan tu satu, berkata-kata tu banyak. Dah. Ke jilah lagu tu. Terai tu. Supaya kita tu pula hak pejam mata saat ni tu buka, bila tu buka boleh royak pula, boleh menunjukikan anak-anak, yang anak-anak murid ke, anak-anak buah ke, anak sendiri ke, tak ada kira lah, kerana hak ni wajib ngajar fardu ain ni. Menunjuki ke anak-anak akan bahasanya bahasa aqaid agama. Menunjuki dengan jilah, dengan terang, dengan jelas, dengan nyata. Itu maksud itulah. Habis lah tu. Dan hamba harapkan. Ada hamba pohon, ni hamba harap pula. Tu. Tu ni. Dan hamba harapkan Tuhan, yakni dan hamba harapkan kepada Tuhan. Hamba harap ke Tuhan, nak harap lain pada Tuhan tak boleh nak harap mana. Harap-harap terak itu ni. Kalau Tuhan pasti dah dia tak menghampakan harapan. Maka kerana tu kata pada dan hamba harapkan Tuhan, yakni dan hamba harapkan kepada Tuhan memberi guna, yakni supaya memberi faedah dengan dia, dengan sebab syarah Baqarah, yakni tafsiratil adani ni, memberi guna, memberi faedah, memberi manfaat
akan orang-orang yang rendah, akan orang-orang yang kelah rendah. Kelah rendah ni kelah ibtidai. Jadi nak kata kita ni tak boleh ni kita tinggi, tak boleh nak ajar lagi dah. Harapan pada engkau sendiri supaya kita syarah dia ni jadi orang panggil manfaat juga bagi orang-orang hak kelah ibtidaiyah. Kelah hak mula-mula nak ngaji pun boleh jadi manfaat juga. Walaupun tidak manfaat belaka pun ada juga hak boleh ambil. Jangan terus kita kata tak bakurah ni tak boleh ni kelas-kelas tinggi ni pelak bahasa ya tak boleh nak mengaji ni. Pakai tolak terus. Kalau gitu tak ada manfaat lah. Karena manfaat pada kita ni, berkat pada kita ni kasirul intifa. Banyak diambil manfaat daripada kita tersebut. Tu macam kitab Faridah tu kan. Kitab Faridah tu banyak manfaat sungguh. Orang hak kelas baru belajar pun boleh sesuai. Orang hak menengah belajar pun boleh sesuai. Orang hak kelas tinggi pun boleh. Sesuai berlaku. Kitab Faridatul Faraid itu. Sesuai lapisan masyarakat. Mana kalau tengok TV tu gak hak jenis hiu tu lah. Sesuai ditonton oleh umum masyarakat. Tidak kelas-kelas kelas-kelas 18 SX kelas-kelas tu kelas-kelas peringkat tinggi sikit boleh tengok ya. Rendah tak boleh dah, bahaya. Ni dah. Minta harap dengan Tuhannya supaya memberi guna, yakni memberi manfaat, memberi faedah dengan dia, dengan sebab syarah Baqarah Tabsirah Adani ini akan orang-orang yang rendah, yakni akan orang yang kelasan rendah pada pengajian agamanya. Begitu apa? Yang ni kelas ibtidai. Dan yang tinggi ni atah pada kata yang rendah. Ini akan orang-orang yang tinggi. Kelasan pengajiannya, pengajian orang-orang. Kelas aliyah pun boleh, kelas ibtidaiyah pun boleh. Lepas tu kelas sanawiyah tak ada sebut tak? Dia sebut hak rendah, hak tinggi, hak tengah, masuk etik lah. Tak ada kena sebut dah. Mimbabi taglib dia panggil. Laku nak iktirak lagi. Kau hidir iktirak lah ni. Nah, dia berhitik dia panggil. Kakak jadi tok guru dia hitik lah ni. Dia tik pada ya tak. Pada kata kelas rendah, kelas tinggi ya. Kelas tengah dah ayah. Dah masuk dengan secara taglib dah. Ya kerana kelas ni tiga. Mubtadi, mutawassi, muntahi. Kalau hak bahasa tasawuf ni. Tasawuf begitu. Kalau hak asal kelas ngaji agama ke kelas pondok dia begitu ke? Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi. Ngaji ke sekolah dunia begitu ke? Sekolah rendah, sekolah menengah. University. University tu tinggi tu. Maknanya sekolah rendah pun boleh ngaji, sekolah menengah pun boleh ngaji, sekolah universiti pun boleh ambil faedah, boleh ambil manfaat. Tu harapan Syekh pada Mekah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab Tabsirah Al-Adani ni. Maka kita anak-anak murid, kita kira anak murid pada lah for kita ni, kerana kita ikut tarik ni, itu ni. Tarik Syekh Adan kena realisasi. Kena realisasi kau orang panggil harapan tu ni. Tu. Jangan kata baca kitab Baqarah Ustaz. Tinggi tu. Tak boleh tu, tak sesuai. Entah rendah kan. Hak rendah ada cara rendah. Kita tak usah baca start sini, kita baca start bismillah lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu. Masuk lalu dalam Baqarah. Selera habis, barulah kita pun baca sekali lagi dengan Tabsirah. Sekali lagi tu orang panggil kelas menengah. Lepas tu hotel sekali, baca sekali lagi pula kelas tinggi. Syarah dia tak akan sama. Lain-lain. Pasti akan jadi lain-lain. Kerana ilmu yazidu bil infaq. Ilmu tu akan bertambah dengan sebab kita infak, dengan sebab kita mengajar. Tu wayang kusu bil kitman, dan akan berkurang dengan sebab kita tu sembunyi. Lepas ngaji kata kita duduk kata connect ada bilik. Tak ada senyap itulah ilmu dak lagi tak itu. Sebab tu orang nak boleh ngajar kebanyakan kalau ngaji pondok dia klik musakarah.
Tu dia ngaji nahwu ke apa, balik buah duduk bilik, tak ada budak-budak, dia letak nyapu. Dia baca pula kitab, sepatut dia baca. Tu. Kalau duk ngaji pondok, tu sudah ngaji tutup kitab pun tidur, duk main handphone, duk golek, duk guluk, duk gua suka hilang. Tak boleh. Tubik-tubik duk drive lori gitulah. Bawa taksi dek sini. Dak sungguh. Tu lagu tu dah. Dah nak ngajar ku anu duk pondok tak biasa muzakarah. Tak usah kecek. Orang tahu gelik ngaji pondok itu suruh ngajar. Lari berak, koci pintu kat luar. Mangga kat luar, mangga solek kat luar, takut. Ngaheret kata email tak atas kursi pak ngajar, senyap tak boleh kecek. Pelu tidur. Orang tak biasa. Tu sebab tu duk pondok kena muzakarah. Tak ada budak sekalipun ambil batang nyapu, muatlah batang nyapu tu anggap seperti orang nak ngaji kamu. Baca pula ke dia. Faham tak? Mentanya batang nyapu itu. Faham tak weh? Tak ada orang gitu duk pondok lu gitu sungguh. Entahnya bapak abang pondok sumbuh gitu. Gagal gegak dalam pondok. Ya baca kitab. Klik-klik ingat tengok ada ingat ke ramai nak murid tak ada batang nyapu. Dia nak ngajar batang nyapu. Tak ada orang nak ngaji, dia baca ke batang nyapu. Waktu hak jenis gitu lekat ilmu dalam kepala. Tu dah. Tu lah gitu. Jadi kalau orang sekolah rendah pun minta, orang sekolah menengah pun minta, tak ada apa pun yang dia tolak. Sebab apa? Sebab ni harapan pada supaya kita ni jadi manfaat, guna besar, faedah besar kepada orang-orang yang kelasnya rendah, kelasnya menengah dan kelasnya tinggi pengajiannya, pengajian orang-orang. Dan awam. Tu. Dan awam. Dan awam ni atau pada kata orang-orang. Dan awam, yakni dan begitu juga bagi yang awam. Itu apa? Dan awam dan begitu juga. Apa begitu juga? Memberi guna manfaat faedah dengan sebab syarah Tabsiratil Adani ni. Tu. Bagi yang awam, bagi orang awam pun boleh juga. Boleh baca di masjid-masjid apa. Tu dah. Tapi kalau ada orang minta lah. Kalau orang tak minta, biarlah. Lama angin gitu. Orang tak minta, kita baca juga kita ni nganga orang gapo kita tak baca. Sebab tu kalau masjid surah ni kalau kita dia minta kita ngajar, kita tanya nak ngaji tak gapo yang itu. Jangan ikut kita nak ngajar kita gapo. Ngajar kita mudah-mudah lagi sedap. Hok boleh goreng ni. Hok lambat sudah. Tanya nak ngaji gapo? Ngaji tauhid contoh. Kitab gapo tanya dia. Tu ikut ustaz lah. Ikut kita boleh ngajar belako ayat dia. Sini. Mau buka Al-Ibanah fi Usulid Diyanah selok. Awak tu nak ngaji kitab apa? Awak nak mengaji ke saya nak mengaji ni? Awak nak mengaji, awak nak pilih kitab apa? Gitu. Itu kitab Baqarah ustaz. Tak apa? Ambil. Saya tak tinggi ni makom muntahi ni aliyah tu. Ada boleh baca. Tak ada masalah. Kerana ni harapan Syekh pada tu. Dan awam, yakni dan begitu juga bagi yang awam, yakni daripada orang-orang Islam begitu. Awam ni banyak. Ni orang kafir pun orang awam juga. Tapi tak termasuk lah tu. Mungkin ngajak acung kitab Baqarah juga. Dan awam, yakni awam daripada orang-orang Islam begitu. Dan bahawa ni atah pada kata Tuhan. Atah pada kata Tuhan tadi. Atah situ. Atah pada kata Tuhan. Pasal sepepak baru bunyi ini. Dan hamba harapkan bahawa Tuhan jadikan dia ini syarah. Tu. Dan bahawa Tuhan, yakni dan hamba harapkan bahawa Tuhan jadikan dia ini syarah daripada, yakni setengah daripada milik tabai. Daripada ini setengah daripada pertaruhan, yakni simpanan.
Pertaruhan mana simpanan. Pertaruhan ini simpanan kebajikan. Macam kita duduk simpan duit di bank lah, atau orang panggil pertaruhan. Taruh pitih di bank, di public bank, ikut gila, atau orang panggil pertaruhan. Jadi harapan pada yang lagi, supaya Allah Ta'ala jadikan ini syarah tabsiratil adan ini setengah daripada pertaruhan, ini setengah daripada simpanan kebajikan yang makbul, yang diterima di sisinya, di sisi Tuhan. Tuh. Kalau pertaruhan simpanan kebajikan tapi mardud yang ditolak, itu rugi, sesangat-sangat rugi. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tu nak menunjuk kata bahawasanya simpanan kebajikan ni sifat belaka. Kita buat baik Tuhan sifat, kita buat jahat Tuhan sifat. Tuhan sifat hak buat baik tadi tu, hak tidak makbul, hak marduk tadi tu apa? Cedanya supaya bila kita tiba di pada mahsyar akhirat kelak, Tuhan bentang segala amal yang kita suka, kata dapat pahala banyak dengan amal hak kita buat. Maka Tuhan jadikan debu berterbangan, habis licin, tak ada guna, marduk tertolak belaka. Ketika tu wa khasirahu nalikal mubtilun, rugilah ketika tu mereka yang membatalkan segala amalan-amalan mereka. Tak nak tu. Maka sebab itulah pada yang mari sifat bagi simpanan kebajikan tu, simpanan kebajikan yang lagu mana? Yang makbul, yang diterima. Syarat nak diterima mesti ikhlas. Maka kerana tu Syekh pada Mekah wak karangnya kita ni dengan ikhlas kerana Allah. Tu alamatul ikhlas, tanda kata ikhlasnya Syekh pada siapa kemalan ni? Kita salah satu daripada manusia hok duk baca lagi kitab dia. Tu tanda ikhlas. Tu tanda kata ikhlas dia karang. Banyak orang mengarang kitab, tapi bukan semua kitab tu dia mau baca. Ada dia mau beli buat rojak saja. Sebab tak dia baca bukan tanda kata tak ikhlas. Tanda kata tinggi sangat ilmu dia. Siapa kita nak baca habis licin pun tak faham berapa, maka buat rojak-rojak saja. Mana seumpama kita al-um, tak ada orang duk ngaji tu, ada pada kulit ke kulit. Kalau baca gitu boleh ngaji bahas seko-seko gitu, pas kau orang bahas pun tak faham berapa. Itu ni. Sebab tu kalau orang ngaji kita al-um, hebat dia, Sebab apa? Sebab tinggi sangat. Bukan kata tak ikhlas dah. Mereka kata kalau gitu tak ada orang duk baca kita al-um tu tanda Imam Syafi'i tak ikhlas lah. Bukan. Imam Syafi'i ikhlas, tapi kelas kita tu tak siapa nak faham. Pergi baca Indung siap. Indungnya terjemuh belaka. Mula pening. Banyak tu. Dia ibarat dalam kitab al-um tu ada, kita baca kitab Matla'i Badrain ni ya. Dalam bab apa tu? Bab sunat-sunat semaya ke ada. Sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu ke ada. Ada. Kalau dalam ibarat kita al-um tu, kalau terjemuh tu memang silap faham kata Imam Syafi'i mengharam. Padahal memakruh saja. Tu nak kata kita tu kadang-kadang tidak boleh nak kalau tak banyak alat payah nak faham. Maka sebab tu tak ada orang guna kita al-um tu bukan sebab tidak ikhlas, tapi kelas manusia tu tak sampai tahap. Orang-orang alim jadikan kitab tu sebagai rujukan lah. Sebab apa? Sebab orang kelas bawah tak nak mampu nak telah, nak mamah. Itu. Orang-orang alim bolehlah mengaji, merojak ke apa murajaah. Tapi kalau kitab ni tak kira. Orang hak lapis bawah, lapis menengah, lapis tinggi, semua boleh ambil manfaat. Itu tanda kata alamatul qabul. Tanda kata diterima di sisinya, di sisi Tuhan. Kerana apa ni? Ni ilat, menempati pada tempat ilat dia panggil. Bahawasanya, yakni kerana bahawasanya, begitu. Bapa minta ke Tuhan, pohon ke Tuhan, harap ke Tuhan, tak minta ke orang lain, tak harap ke orang lain.
kerana bahawasanya ta'ala, yakni kerana bahawasanya Allah ta'ala amat kuasa atas barang yang ia Tuhan kehendak. Amat kuasa tu sirat mubalaghah, maha kuasa. Innallaha qadirun ala ma yasha. Kerana Allah Ta'ala tu zat yang maha amat berkuasa di atas barang yang ia Tuhan tu kehendak. Tiap-tiap apa hak Tuhan tentu Tuhan kehendak, Tuhan maha kuasa berlaku. Tu jadi kalau ada dalam kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan bahawasanya kita dia ni jadi sebab bagi mata hati hak terpejam terbuka, begitu juga dapat faedah manfaat besar bagi setiap kelas manusia, tak ada kira rendah tinggi, peringkat menengah, orang awal berapa, lagi pula jadi tepat sifat taruh kebajikan yang diterima di sisinya. Maka kerana itulah hamba pohon, hamba harap pada dia. Itu kenapa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala amat kuasa atas barang yang ia kehendak. Tu tengok. Tu orang panggil apa? Hubung kait antara sifat kudrat dengan iradah. Jadi Tuhan kuasa atas apa hak dia kehendak. Maknanya dia buat apa hak dia kehendak. Dia tak buat gapo hak dia tak kehendak. Kehendak dengan menentu ni lagu mana? Tu hak duk balah kehendak tu sifat takluk dianya menentu. Tu kehendak tu sifat itulah, sifat sifat pekehendak. Dia boleh guna dua lah, pekehendak pun boleh atau penentu pun boleh. Tapi kalau tutup guru kita di Kelantan ke di Tani, jarang guna kehendak sebab takut bimbang tukar dengan kandak, dengan mana berhajat. Guna penentu. Tu lebih tepat. Sebab apa? Sebab takluk sifat iradat ni takhsis. Takhsis tu makna menentu, ta'yin makna takhsis tu menentu, tentu. Tiap-tiap gapo hak berlaku ni semua dalam ketentuan Allah. Kalau tidak tak timbul pula istilah mukhtaran zahiran majburan batinan tu. Kita hamba ni pada perbuatan kita yang bahasa ikhtiari, kita ni mukhtaran zahiran. Tu diberi orang panggil bebas untuk memilih secara zahir saja. Majburan batinan, secara batin pun kita tergagah. Adakah bila sebut kata majburan batinan tu jadi jabariyah? Tak. Sebab jabariyah ni majburan zahiran wa batinan. Kalau ke mana? Betul tak gitu? Kalau qadariyah mukhtaran zahiran batinan. Secara zahir dan batin kita tu bebas memilih dan kita yang mengadakan perbuatan kita, tu qadariyah. Kalau jabariyah majburan zahiran batinan, secara zahir dan batin kita tu terjabar, tu jabriyah. Kita tu digagahi, dipaksai, maknanya nafi orang panggil ikhtiar usaha. Ahli sunnah wal jamaah kita ni mukhtaran zahiran, secara zahirnya kita diberi bebas memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa dia kehendak nak berimeh, siapa nak kehendak kupu-kupulah. Bebas nak memilih. Nak pilih kupu ke, nak pilih imeh. Bebas. Tak ada kata nak pilih kupu tu meletup selalu tubuh. Kata ni. Nak pilih pergi disko tu gak terbakar lalu kereta. Tutup lama dah disko ni. Tak ada. Bebas. Secara zahir. Tapi secara batin, bila kita pilih benda ni, Tuhan tentu sedia kala. Tu. Tahulah kita bahawasanya Tuhan tentu sedia kala. Sebab itulah apa nama ni dalam perbahasan dalam kitab Faridah sebut. Dua hak haram, satu hak haruh. Mana? Berhujjah dengan iradat Allah Ta'ala di atas pilihan kita hak jahat tadi tu. Tak? Kedua hak haram. Mana? Pertamanya nak menghalalkan benda yang haram. Seperti orang-orang raja-raja dia nak bunuh orang ke apa, dia nak rapah harta orang, kata bukan saya ni, Allah. Haram. Silap boleh kufur kalau menghalalkan benda yang haram. Baik tak? Yang kedua juga nak mengelak daripada dihukum hak. Bila kena tuduh dalam mahkamah kata berzina ke merogu ke apa, tu akhir nak hukum, nanti dulu. Ni tu akhir kena faham, saya merogu ni pun Allah yang menentu. Haram. Dua ni haram.
Tapi yang ketiga haram. Mana? Yang ni orang yang telah dihukum dah. Nah, dihukum dah, dia kena jaga dah. Dulu dia perogoh bersiri dulu. Nah, tu ni. Kena rigak, kena katak, kena godek, kena berjaga dah. Sudah habis tempoh hukumnya, klik kapung. Orang kapung tetap tolak. Nah, dia masuk kedai rucik, orang tutup. Dia masuk kedai kopi, orang henjar tubik. Masuk masjid, ludah atas muka. Natanya perogoh bersiri, berambus kamu. Nah, maka ketika tu boleh tak dia berhujah dengan hujah tadi? Boleh. Haru. Sebab apa? Sebab nak menutup mulut orang-orang yang menghina dia. Apa? Dia kata, mu ni duk hina-hina aku, kena ingat apa hak aku buat tu dulu pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Boleh. Sebab tu hak benar, hakikatnya sungguh-sungguh. Nah, majburan batinan, tapi mukhtaran zahiran, sebab tu hawi ikhtiar usaha pada kita. Baiklah. Jadi iradat kita tu pilih, bukan tentu. Kita hanya pilih. Iradat Allah menentu. Nah, kudrat kita tu usaha, kasab, waliktisab. Kudrat Allah ijad. Nah, ijad wal i'dam. Itu. Lepas dah tu. Nah, itu ni. Tu kalau nak pilih juga pendapat-pendapat lain selekarlah, tapi hak ni hak orang panggil jumhur ni. Jangan pula kita kata kalau gitu kita hamba ni tidak bebas lah. Tidak bebas sebebas-bebasnya. Mu nak bebas tara mana? Mu hamba ke mu Tuhan? Kalau Tuhan tu baru bebas sebebas-bebasnya. Kalau tetap hamba tu bebas pada zahir je, pada hakikat tak bebas juga. Kenapa? Kerana hamba kan? Fuqara ila Allah, iftiqar pada Allah Taala. Gitu. Habis itu. Dan amat sebenar ni atah pada kata amat kuasa. Tu. Apa lagi duk harap ke dia? Duk harap ke Tuhan, tak harap ke lain. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu amat sebenar dengan menerima pintakan, yakni permohonan doa hamba-hamba yang berkehendak, dengan mana yang berhajat kepadanya, kepada Tuhan. Tuhanlah hak sebenar-benar boleh perkenalkan doa. Menjelah sungguh. Ud'uni astajib lakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mu mintalah ke Tuhan dan mu kena yakin bahawasanya, Nabi kata, mu kena yakin bahawasanya permintaanmu tu telah dikabul, telah diijabah, dijawab oleh Tuhan. Itu gitu. Karena amat kan, karena dan kerana bahawasanya Allah Taala amat sebenar dengan menerimakan pintakan, dengan menerima, dengan ijab, dengan qabul akan pintakan, akan permohonan doa hamba-hamba yang berkehendak, yang berhajat kepadanya, kepada Tuhan. Begitu. Habis itu. Kemudian dia nak masuk menyatakan, orang panggil muqaddimah matan bakurah. Ini orang panggil nak syuruk, baru nak masuk ni. Dan hamba memulaikan risalah itu. Risalah mana risalah itu? Yakni bakuratil amani itu. Matan bakurah itu hamba memulai. Hamba memulai itu mana memulalah. Tu. Takluk pada kata hamba memulai. Takluk kata memulai. Memulai dengan barang yang dituntuti, yakni yang disuruh pada mafhum. Begitu dah. Tu. Yang dituntuti, yang disuruh pada mafhum. Begitu. Karena pada mantuk tak ada suruh tu. Pada mafhum saja. Yang dituntuti, yang disuruh pada mafhum, pada pekerjaan yang baik. Kita uti situ dulu lah. Dan hamba memulaikan. Wallahu a'lam. Itulah. Bukan senang nak mula pula baca kitab ni. Tu jangan poteng. Dia cuti nak start pula kat berat sungguh. Ni pun gagah-gagah esok pun kita dah mula lah ni, boleh mula straight lah, tak ada apa. Jangan tak mula lagi. Kita tak mula.
Paksa dah tak mula. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa tawaful wada'u. Situ dah. Dan tawaf wada'. Idza arada bila ni diwajibkan tawaf wada'. Idza arada apabila menghendakilah oleh hujjah tadi itu khuruja akan keluar min Makkah daripada Mekah. Apabila seorang yang mengerjakan haji atau umrah ke nak keluar daripada Mekah tu, maka ketika tu maka disuruh kau panggil tawaf wada'. Sawaun sama ada kana hajan, sama ada orang panggil tawaf wada' tu bagi orang yang mengerjakan haji amla ataupun tidak, yakni dengan makna ia hijrah umrah. Sama juga. Disuruh ke dengan tawaf wada'. Afaqiyan, nak musafir tu ke pelosok dunia mana, amakiyan ataupun tak ada nak pergi ke Mekah juga. Tu disyarat di apa diwajibkan juga orang panggil tawaf wada'. Nah, ya wajib sini bukan fardu dah. Wajib fardu apa? Wajib lah. Maknanya seorang yang tinggal tawaf wada' tu sah tapi kena dam gitu dah. Ya kalau bab haji kan ya fardu dengan wajib tu ya asal. Kalau fardu tu rukun lah, artinya tak sah jadi awal kalau tinggal. Kalau wajib tu orang panggil sah, cuma kena bayar dam gitu. Yusafiru li hajati. Ni takmim lagi ni. Takmim lagi. Sawaun kana yusafiru li hajati, sama ada musafir itu kerana hajat ke, ada hajat nak keluar apa-apa nak pergi keluar daripada tanah haram, summa ya'udu kemudian kembali pula ke Mekah. Tu wajib dia kena tawaf wada'. Wa sawaun kana safaruhu qasiran aw tawilan, dan sama adalah seorang yang hijrah haji umrah tadi tu musafir dia tu musafir yang pendek. Mana musafir yang pendek ni tak sampai 2 marhalah lah, au tawilan atau 2 marhalah ke atas. Maka ketika tu diwajibkan juga orang panggil tawaf wada'. Faman tarakahu, maka barang siapa yang meninggallah ia, barang siapa hu akan dia tawaf wada', lazimahu nescaya mestilah baginya damun oleh bayar dam. Betul lah, bayar dam. Wa man kharaja, dan barang siapa yang keluarlah ia daripada Mekah tadi tu bila wada'in, dan dengan tanpa mengerjakan orang panggil tawaf wada', wa'ada dan kembali pula bila qabla masafatil qasri, sebelum cukup 2 marhalah, sebelum cukup jarak yang boleh mengharuhkan qasas semaya tu. Fatafa, maka dia pun tawaf wada', saqata damu, nescaya gugurlah oleh bayar dam. Jadi seorang itu nak keluar, dia nak keluar daripada Mekah tapi dia tidak mengerjakan tawaf wada', lalu dalam perjalanan itu tak sampai lagi 2 marhalah, maka dia kembali pula dia tawaf, maka gugur daripada membayar dam. Betul itu. Wa ba'daha ni atas berata qabla. Wa ba'daha ai ba'da masafatil qasri, begitu. Pasal sepepak baru, wa man kharaja bila wada'in, dan barang siapa yang telah keluarlah ia, barang siapa dengan ketiadaan tawaf wada', wa'ada dan kepada hal wawul hal, padahal kembalilah ia bila ba'da masafatil qasri, kemudian daripada tu cukup kena dah 2 marhalah, jarak yang mengharuhkan qasas semaya. Fala gitu ya. Maka tidak. Fala mana? Fala saqatad dam. Maka tidak gugur. Fala yasqutud dam lah, maka tidak gugurlah oleh bayar dam tadi. Mana kena bayar dam juga. Gitu. Walaupun dia kembali pula mengerjakan tawaf, tetaplah panggil dia kena bayar dam sebab telah lebih daripada jarak masafatil qasri. Walil haid, dan sabitlah bagi orang yang haid, an-nafaru oleh nafar. Nafar ni kita sebut dah dulu kan.
bila wada'in, tanpa mengerjakan tawaf wada'. Tuh. Nah, itu nafar, mana meninggalkan Mina dengan tidak perlu, dengan tidak kembali lagi, itu mana nafar. Nah, walil haidi an-nafaru bila wada'in, dan sabitlah bagi orang yang haid itu an-nafar bila wada'in, tanpa ketiadaan mengerjakan tawaf wada'. Nah, tapi kena bayar dam, tapi kena bayar dam. Falau tahurat, maka jikalau sucilah ia haid tadi, bila qabla mufaraqatih, sebelum daripada bercerailah ia, apa tu, qabla mufaraqati hittati makkata. Itu dah apa dia tu, batah. Hittah tu mana batah. Falau tahurat, maka jikalau sucilah, mana berhenti haid tu makna suci itu. Falau tahurat, maka jikalau suci berhenti haid lah ia, qabla mufaraqati hittati makkata, sebelum bercerailah ia daripada perbatasan Mekah, mana tak keluar lagi daripada sempadan Mekah. Lazimaha, tu jawab bagi lau, nescaya wajiblah ia haid tadi tu al-audu, oleh kembali, balik semula ke Mekah, balik mula ke Masjidil Haram, mandi berapa lah, nak wat tawafu, dan tawaf wada'. Tu dah wajib, dia kena kembali balik. Tetapi au ba'daha ni atas pada kata qabla lah. Ana pasal sepapak baru, falau tahura, maka jikalau suci lah ia haid tadi tu. Tapi ba'daha, ba'da mufaraqati hittati makkah. Nah, selepas daripada dia bercerai dah sempadan Mekah, mana keluar dah daripada sempadan Mekah, fala, maka tidak wajib, fala yalzamuha. Nah, maka tidak wajiblah, fala yalzamuha al-audulah, maka tidak wajiblah ia seorang haid tu oleh kembali. Tak wajib. Batu tak wajib, kena bayar dam lah. Sahlah haji ya, tak ada apa. Wan nufasa'u, dan bermula orang yang berdarah nifas itu kal haidi, hukumnya seperti orang yang berhaid juga. Habis. Kemudian kata dia tanbihun, ai hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini perkataan yang lagi akan datang ni sebagai penjagaan bagi mereka yang kelalaian. Tawaful wada'i, bermula tawaf wada' itu laisa, bukanlah ia minal manasiki, daripada manasik haji, bukan. Tu maknanya bukan daripada ibadat yang menjadi rukun pada haji. Afada, telah memberi faedah lah akan demikian itu, kata tawaf wada' tu bukan daripada ibadat, bukan daripada ibadat haji, mana bukan daripada rukun haji. Kullahu, akan sekaliannya, al-Fashaniyu, oleh Syekh Fashani, fi Mawahibis Samadi, dalam kitab dia Mawahibis Samad. Habis itulah, tak ada apa tu. Wa amma sunanul haji, dan adapun bermula segala sunat-sunat bagi haji itu, fakullu ma siwal arkani wal wajibati, maka bermula tiap-tiap barang yang selain daripada rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji, semua tu orang panggil sunat-sunat haji belaka. Kan senang lagu tu, tak ada kena bila banyak-banyak dah lah. Selain daripada rukun haji dan wajib haji, sunat. Gapo dia? Masiwa tadi tu, bayan pada kata masiwal arkani wal wajibati. Dah. Jadi tawaf wada' tu bukan arkanil haj, bukan furud faraidil haj, tapi wajibat saja tu. Selain daripada rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji, gapo barang selain daripada wajib-wajib haji atau rukun-rukun haji, minal matlubati, daripada perkara-perkara yang dituntuti pada syarak. Apa dia tu? Wahya, dan ia sunanul haji tu, atau al-matlubat, benda-benda yang dituntut oleh syarak pada haji, tapi siwal arkani wal wajibati, selain daripada rukun-rukun dan yang wajib-wajib. Kathiratun, ialah banyak. Ma'rufatun, diketahui kaya banyak tu, fil kutubil mabsutati, di dalam kitab-kitab yang lebih besar-besar lagi lah. Maknanya sini Syekh tak
Tak ada lah nak sebut lagi kitab ni, mungkin cari mengaji kitab sasar lagi lah. Nah, jangan duk pada dengan kitab ni itu maksud itu habis itu. Kemudian kata dia, kita sambung semula pula, faraun ay hadza faraun, bermula ini satu fara' atau cacaban, yusannu disunatkan, likulli ahadin bagi tiap-tiap seorang. Tu seorang yang mengerjakan haji umrah tu lah. Sunat apa? Syurbu ma'i zamzama, minum air zam-zam. Kerana apa tu sunat? Lima fi khabari muslimin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.